mulakan majlis kita insya-Allah. Boleh, silakan. Tafadhal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abu Humaid kerana sudi meluangkan masa bersama kita semua pada malam ini dalam satu program majlis santai-santai secara online. Dan majlis ini supaya dia jadi tidak terlalu kaku, anggap saja majlis kita majlis dalam suasana kekeluargaan. Walaupun nampak ramai ni, sekali dengan anak-anak semua, insya-Allah dia tak langgar SOP insya-Allah. Baik, tanpa melengahkan masa, saya juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua para pelajar, semua ibu bapa, para pelajar Akademi Darul Tauhid dan juga kelihatan bukan sekadar pelajar-pelajar, sebilangan bakal-bakal pelajar keluarga kepada bakal-bakal pelajar Akademi Darul Tauhid yang mana mereka belum lagi masuk belajar di Akademi Darul Tauhid tapi sedang mencari-cari peluang untuk mendaftarkan anak-anak mereka di pusat-pusat institusi tahfiz. Mereka sedang membuat pilihan dan pada malam ini bersama dengan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abu Humaid, beliau akan berkongsi dengan kita sedikit sebanyak pesanan, sedikit sebanyak maklumat-maklumat terbaru yang bukan saja wajar untuk kita tahu, bahkan dia perlu kita sedari agar kita dapat lakukan sesuatu yang terbaik untuk anak-anak kita insya-Allah. Peluang-peluang yang hebat yang Allah izinkan kepada Akademi Darul Tauhid untuk maju ke hadapan insya-Allah. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada semua secara kekeluargaan. Kita akan mulakan majlis ini dengan segala hormatnya. Saya menyebut Al-Fadhil akhuna Al-Habib Abu Humaid untuk memulakan majlis kita insya-Allah. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ibu bapa, pelajar, dan juga saya ingin ucapkan ribuan terima kasih, jazakumullah khairan, khusus kepada CEO kita, CEO Akademi Darul Tauhid Al-Fadhil Ustaz Muhammad Kafli, Ustaz Ujang, dan juga tim beliau, tim kaki tangan Akademi Darul Tauhid yang menjayakan perjumpaan maya kita pada malam ini. Alhamdulillah dengan taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin merakamkan jutaan terima kasih juga kepada para ibu bapa, khasnya ibu bapa pelajar-pelajar yang sehingga kini yang masih kita bekerjasama dengan kita memastikan anak-anak mengikuti pengajian secara atas talian, secara online dalam keadaan kita di bawah PKP 3.0 ataupun lockdown kali ini. Qaddarallahu ma syaa fa'al. Kita harapkan semoga semua pelajar-pelajar kita selamat di rumah, ya, stay home, stay safe, dan dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala hendaknya. Baik, malam ni saya diminta untuk sharing, ya, untuk berkongsi dengan para hadirin-hadirat sekalian, dan saya difahamkan juga di kalangan kita malam ini ada parents, pelajar-pelajar yang belum lagi mendaftar ke akademi, cuma mungkin baru berminat untuk tahulah tentang Akademi Darul Tauhid, apa kita buat di sini. Jadi kita raikan, ada orang lama, ada orang baru, ada yang baru masuk, ada yang baru daftar beberapa hari, ambilan 1 Jun tempoh hari,
dan juga ada yang mungkin masih mempertimbangkan ya untuk mendaftarkan anak dan sebagainya. Jadi kita raikan anda semua malam ini, insya-Allah. Maka izinkan saya untuk share, saya nak share screen presentation saya pada malam ini. Okey. Nah. Baik. Akademi Darul Tauhid saya asaskan sejak tahun 2018 ya. Secara tepatnya pada bulan April. Ambilan pertama kita sebenarnya bulan April 2018 di Presin Diplomatik Putrajaya, di mana pada tahun itu kita cuma ada 3 orang pelajar sahaja. 3 orang pelajar sahaja. Kita bermula dengan 3 orang pelajar yang bukan asrama, harian. Satu daripadanya duduk di Presin 8 Putrajaya, yang ibu dihantar setiap hari, ambil setiap hari. Manakala 2 orang lagi tinggal di Presin 15, yang mana saya sendiri yang ambil mereka daripada rumah makcik mereka di situ ke ke akademi, kemudian petang hantar mereka balik. Masa tu saya seorang saja. Sayalah mudir, sayalah guru, sayalah driver, sayalah tukang orang kata beli makanan untuk pelajar-pelajar, sayalah guru akademiknya, semua sekali saya sendiri. Okey. Jadi tahun 2019 barulah kita mula ambil pelajar lebih ramai. Alhamdulillah masa tu 20 pelajar dan seterusnya sampailah pada hari ini kita setakat yang saya difahamkan lebih kurang 50 lebih orang yang masih bersama kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Bagi para parents, ibu bapa, pelajar-pelajar yang dah lama dengan kita, tak ada masalah lah, dah tahu dah siapa kita, apa yang kita buat di Akademi Darul Tauhid ya. Jadi di sini basically Akademi Darul Tauhid ya, saya asaskan dengan matlamat ya, dengan kata tujuan untuk melahirkan lebih ramai hufaz, ya, lebih ramai penghafal Al-Quran yang bukan sahaja boleh menghafal Al-Quran tetapi juga berilmu ya, dari segi duniawi maupun ukhrawi. Itu harapan kita. Kita nak melahirkan lebih ramai lagi duat, pendakwah-pendakwah masa hadapan. Itu harapan saya lah secara personally. Saya terlibat dengan bidang dakwah ni lebih kurang 12 tahun. Jadi kita lihat keperluan untuk kita melahirkan generasi yang boleh menyampaikan ilmu dan juga dakwah Islamiah kepada masyarakat kita khasnya. Mungkin ada dalam gambar ni muka-muka yang familiar ya. Okey. Inilah kenangan kita tahun lepas, tahun 2020. Ini zaman sebelum Covid, sebelum PKP. Di asrama kita di Presin Presin 14 ya. Baik. Saya nak recap. Ini untuk sama ada pelajar yang lama yang sudah sedia ada dengan kita maupun yang baru ya. Ini soalan yang biasa kita terima daripada masyarakat ya. Ustaz, kalau saya hantar anak saya ke tahfiz, ke mana anak saya akan pergi? Ke mana hala tuju anak saya? Ya. Jadi ini soalan yang bagi saya sebagai seorang parent dan saya juga seorang parent memang kita rasakan penting ya, sebab of course kita pentingkan pendidikan anak-anak dan kita hendak mereka berjaya pada masa akan datang. Ya, jadi menjawab soalan-soalan ini ya, saya akan present secara ringkas sebenarnya lepasan tahfiz tidak tidak disisihkan sebenarnya daripada sistem pendidikan negara. Ini fakta, hakikat yang saya ingat kita kena sampaikan kepada masyarakat. Sebab masih ada stigma di kalangan ibu bapa, mungkin bukan di kalangan ibu bapa di Akademi Darul Tauhid, tapi di luar sana ya, masih lagi ada sentimen kurang percaya dengan sistem tahfiz dan sebagainya. Sedangkan padahal sebenarnya kerajaan kita dan juga institusi-institusi tertentu sudah pun sebenarnya membuka pintu untuk lepasan tahfiz untuk menyambung pengajian mereka ke Menara Gading. Ini fakta, ini hakikat. Jadi saya nak share malam ni beberapa contoh. Contoh-contoh. Yang pertamanya ialah SPM. Pelajar tahfiz boleh mengambil SPM ya, setelah mereka mencapai usia 16 tahun. Okay?
Jadi kebiasaannya pelajar tahfiz yang masuk ke tahfiz pada umur 13 tahun akan berjaya menghafal 30 juzuk Quran setelah berusia 16 tahun. Lebih kuranglah. Itu pun kita di Akademi Darul Tauhid pun memang macam tu. Kata matlamat kita secara purata. Secara puratanya para pelajar boleh ataupun insya-Allah mampu untuk menghafal 30 juzuk Al-Quran dalam 3 tahun. At least 3 tahun. 3 tahun ke 5 tahun tu biasa. Kita dah pergi, saya dah tinjau mana-mana pusat tahfiz pun lebih kurang sama. Antara 3 ke 5 tahun. 5 tahun tak hafal lagi tu must be something wrong lah. Itu je saya boleh cakap. Kalau betul-betul fokus, betul-betul hadir halaqah, ya, buat tugasan, maksudnya hafazan baru, hifzul jadid, bila disuruh untuk murajaah, dia murajaah, sepatutnya pelajar yang average, yang purata, orang kata yang sederhana, sepatutnya boleh menyelesaikan hafazan Quran dalam masa 3 ke 5 tahun. Jadi, kalau mereka masuk ke ADT, Akademi Darul Tauhid, berusia 13 tahun, so kata 3 tahun kemudian lebih kurang usia mereka 16 tahun, dan memang Kementerian Pendidikan Malaysia, ya, KPM, menetapkan usia minimum, umur minimum untuk menduduki SPM ialah 16 tahun. Dan sejak tahun 2000, yang mana saya adalah batch pertama SPM tahun 2000, sistem SPM sudah menjadi pensijilan terbuka, open certificate. Bermaksud dia sudah tidak ada lagi had umur untuk mengambil SPM. Pakcik, makcik yang sudah berusia 50 tahun pun boleh lagi ambil SPM. Sahabat saya, dan saya nak share pengalaman sahabat saya dan juga guru saya, Al-Fadhil Dr. Fadlan Muhammad Osman, yang sekarang merupakan CEO Al-Madinah International University, MEDIU, ya, dan juga senior lecturer pensyarah kanan di Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, Fakulti Pengajian Islam. Dia ambil SPM setelah dia buat masters di UKM masa tu. Dia buat masters di UKM, masa sedang buat masters tu lah dia ambil tuition untuk menduduki SPM sebagai calon persendirian. Jadi bayangkan sebenarnya SPM ni dia sudah diterima, orang kata dah open, dah open. Jadi pelajar-pelajar tahfiz di Akademi Darul Tauhid, sekali lagi saya ulang, ya, kita tidak menyisihkan pendidikan akademik, khasnya asas akademik, khasnya membaca, menulis, mengira, ya, bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan sebagainya. Kita berikan asas-asas ini supaya setelah mereka menyelesaikan hafalan 30 juzuk, kita speed up dengan program fast track SPM dan mereka insya-Allah dapat menduduki peperiksaan tersebut tiba-tiba masanya nanti. Okey, kemudian seterusnya, kemanakah lagi ataupun apakah lagi peluang untuk ini ramai orang tak tahu. Kita share malam. Antara Kolej Universiti Darul Quran Islamiah Qutqi Terengganu, yang mana mereka menawarkan pelajar tahfiz yang tak ada SPM. Allahu Akbar. Ini lagi dahsyat. Memang tak ada SPM. Pelajar-pelajar tahfiz yang tak ada SPM, mereka boleh terima untuk meneruskan pelajaran ke peringkat diploma hinggalah ijazah, terutamanya dalam bidang syariah. Ini peluang kepada pelajar-pelajar tahfiz. Jadi tidak ada halangan sebenarnya untuk para pelajar ataupun lepasan tahfiz untuk ke Menara Gading. Sebab kolej universiti ini, bila sebut kolej universiti, difahami ia bertaraf universiti. Sebab dia boleh menawarkan program ijazah pertama, bachelor's degree, ya. Satu lagi peluang ialah Yayasan Pendidikan Islam Selangor, YAPIS, dengan kerjasama UNICEF. Ini ada. Bahkan ada pelajar-pelajar bekas pelajar kita ADT yang pergi melanjutkan pengajian ke UNICEF. Ada. Jadi ini juga satu peluang ataupun jalan mana pelajar tahfiz boleh melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Dan juga ini satu lagi perkara yang mana saya nak share dengan ibu bapa sekalian, iaitulah satu sistem
satu sistem yang baru yang mana diperkenalkan oleh MQA, Malaysian Qualification Authority, MQA. MQA ada perkenalkan satu sistem yang disebut sebagai Apple, Accreditation of Prior Experiential Learning. Maksudnya, kalau pelajar tu tak ada SPM. Misalnya, katalah sebagai contoh, Ustaz Abu Maid punya mic pun termute tu. okay, alright, berdengar okay. So, baik. Okay, saya sambung semula. Baik, pihak MQA sudah memperkenalkan sistem Apple yang mana katalah seorang pelajar yang belajar di pondok misalnya, dia belajar tahfiz ke ataupun belajar di pondok, dan selepas khatam 30 juzuk Quran dan dia ambil program alim ataupun program kita kata pengajian berkitab talaqi dan tak ada SPM, tak pernah pergi sekolah, tak pernah pergi ambil SPM, dan lepasan pondok dia pun mengajar, berpengalaman mengajar, berkhutbah dan sebagainya, dan setelah 10 tahun katakan tiba-tiba teringin dia nak sambung belajar, ada keinginan nak sambung belajar ke peringkat degree, ijazah sarjana muda misalnya dalam bidang syariah. Okey. So, dengan berbekalkan pengalaman tersebut, dia boleh menggunakan ataupun memanfaatkan sistem Apple ini. Yang ni saya tak nak cerita panjang lah. Kalau tuan-tuan perempuan nak tahu lebih lanjut, boleh explore lah di website MQA. Jadi, kita teruskan. Sebentar Tuan MD, minta sebaik semua sahabat-sahabat yang mengikuti program ni minta tolong mute-kan, boleh kan? Tolong mute-kan, semua kita mute-kan supaya pihak yang membentangkan ni, itu Al-Fadhil Ustaz Abu Maid, dapat teruskan insya-Allah dan suara tu tanpa gangguan insya-Allah. Minta semua dapat mute-kan mic masing-masing. Baik. Tafadhal ya akhi. Okey. Barakallahu fikum. Okey, terima kasih. Baik. Kemudian seterusnya ialah Kolej Universiti Insaniah, QUIN. Kolej Universiti Insaniah ataupun sekarang ni tak silap saya dah tukar nama lagi kan, Unisyams ke apa. Dia juga menawarkan lepasan pelajar tahfiz untuk ambil SPM. Jadi mereka juga boleh menerima pelajar tahfiz untuk SPM dan seterusnya, dengan SPM tersebut boleh sambung pengajian ke peringkat yang seterusnya. Okey. Ataupun tak nak pergi universiti tempatan, berminat nak sambung nak sambung bidang agama, ya, nak pergi ke Pakistan ke, nak pergi ke Indonesia ke, nak pergi ke Afrika Selatan ke, nak ke Mesir, Arab Saudi, ya. Banyak subhanallah di seluruh dunia ni, ya, dengan berbekalkan hifzul Quran, hafazan Quran, seseorang itu dia boleh masuk ke pusat-pusat pengajian Islam yang tersohor. Misalnya kalau di Malaysia ni ada Madrasah Seri Petaling, nak ambil program alim misalnya. Di sana ada program alim, misalnya di Kubang Pujuk ataupun nak pergi Indonesia. Jadi peluang untuk pelajar tahfiz subhanallah sangat luas, ya. Dan di sini subhanallah alhamdulillah kita dilancarkan di bawah NGO kita, Pertubuhan Kebajikan Darul Tauhid Malaysia, kita tubuhkan satu ma'at tahfiz Darul Tauhid, ya, yang mana ini untuk lepasan yang sudah 30 juzuk, ataupun lepasan SPM ataupun STPM yang tak pernah hafal Quran, dah umur dah 18 tahun katakan, dah 18 tahun ke atas, berminat nak hafal Quran. Jadi di sini juga kita menyediakan subhanallah program
alim, program fiqh, pengajian talaki berkitab, dan kita akan insya-Allah kemasukan pertama pada bulan Julai nanti, insya-Allah. Jadi ini adalah kata routes ataupun jalan, laluan untuk pelajar-pelajar kita ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi insya-Allah tidak ada istilah pelajar tahfiz kata cicir, tak boleh nak ke universiti. Tak ada. Zaman sekarang ni mustahil tak boleh pergi universiti. Itu beza zaman dulu dengan zaman sekarang. Zaman sekarang alhamdulillah peluang-peluang ini sudah terbuka, ya. Baik, saya lanjutkan. Satu lagi keistimewaan. Dan ini ada di Darul Tauhid, Akademi Darul Tauhid, ya. Kita telah menjalinkan satu kerjasama pendidikan dengan College University Islam Perlis yang merupakan institusi milik penuh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis. Senang cerita, dia punya bos ialah Raja Perlis sendiri. Raja Perlis punya projek, yang mana kita alhamdulillah kita telah sign satu Memorandum of Understanding MOU dengan mereka pada tahun lepas. Mereka datang ke tempat kita, mereka datang ke HQ kita di Presiden 14 Putrajaya dan kita sign MOU ni. Jadi mereka senantiasa bertanya kita, Allahu Akbar. Dia kata, KUIPS selalu call kita, tanya kita, Ustaz ada tak? Dah ada tak pelajar ADT yang dah habis SPM? Boleh apply ke tempat kita. Kita belum lagi sebab kita baru 3 tahun. Kita baru mula 2018. Lah ni baru tahun 2021. Jadi baru 3 tahun. Jadi pelajar-pelajar kita pun kebanyakan bawah 17 tahun ataupun bawah 16 tahun. Belum lagi ada yang ambil SPM. Tapi tak apa, dia kata, tak apa Ustaz. Nanti dah bersedia, dah ada pelajar-pelajar yang dah ambil SPM Ustaz, bagi tahu kami. Okey, kita bantu mereka untuk masuk ke KUIPS. Okey, subhanallah. Jadi kita dah ada kerjasama ini satu milestone bagi kami. Ini satu kata batu loncatan sebenarnya untuk Akademi Darul Tauhid, khasnya untuk pelajar-pelajar kita. Dan subhanallah mereka menawarkan untuk pelajar-pelajar. Ini bukan untuk orang Perlis sahaja. Dia bagi biasiswa pendidikan tinggi MAIPS ini untuk pelajar-pelajar yang terpilih. Untuk pelajar-pelajar yang terpilih yang mana yang dapat pengajian ataupun yang dapat ditawarkan program di KUIPS, ya, mereka akan diberikan beasiswa. Jadi ini peluang subhanallah yang ada di Akademi Darul Tauhid. Dan mereka juga ada program yang bertaraf ijazah sarjana muda, bukan calang-calang. Bukan calang-calang, bukannya program yang tak diiktiraf. Ini ada MQA. Memang KUIPS ni satu universiti, college universiti yang sudah pun diiktiraf oleh MQA. Jadi kita selalu berikan motivasi kepada pelajar-pelajar kita, okey, belajar sungguh-sungguh, belajar betul-betul, hafal Quran, lepas tu ambil fast track SPM, buat SPM betul-betul, and then go for it. Pergi masuk ke fakulti ataupun ke universiti ini. Dia ada bukan setakat fakulti Quran dan Sunnah, dia ada juga, kalau tak silap saya, kewangan Islam, ekonomi Islam, ada pengurusan perniagaan. Dia banyak kos-kos yang ada di situ, yang mana saya ingat mungkin kalau nak tahu lebih lanjut, ibu bapa sekalian boleh pergi ke laman web mereka ataupun media sosial College Universiti Islam Perlis ni. Okay. Baik. Dan saya nak sekali lagi saya ingin share dengan ibu bapa sekalian keunikan ADT. Apa yang uniknya tentang kita. Okey, selain daripada tahfiz Al-Quran 30 juzuk yang kita ada. Ya, alhamdulillah kita ada tahfiz Al-Quran 30 juzuk. Okey, dan kita ada penekanan kepada qiraat dan tajwid. Okey, semua madrasah tahfiz di Malaysia, semuanya mereka bermatlamat kepada hafalan Quran 30 juzuk. Dah nama tahfiz kan? Takkan dah tak hafal 30 juzuk. Memang semuanya ada hafalan 30 juzuk. Tetapi tidak semua memberi penekanan pada qiraat dan tajwid. Jadi kita salah satu pusat tahfiz di Malaysia ini yang kita sangat menekankan kepada kualiti bacaan. Sebab itu kita datangkan khas, masya-Allah, para asatizah yang memang Arab
memang lidah Arab, dah memang tak boleh nak cakap apa dah, memang mereka orang Arab. Yang mana Al-Quran diturunkan dalam bahasa mereka, lisanul Arab, untuk mengajar pelajar-pelajar Akademi Darul Tauhid membaca Quran dengan sebutan tajwid yang paling tepat sekali, insya-Allah. Dan mereka ini, iaitu asatizah ini, guru-guru kita ini ada sanad Al-Quran. Mereka ada sanad bacaan. Sanad ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keistimewaan kita yang ada, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang mungkin tidak semua pusat tahfiz di Malaysia ada benda ni. Ketiga, kita ada program hafal dan faham. Saya ingat mungkin selepas ini CEO kita Ustaz Ujang akan share lebih lanjut mungkin tentang apa itu hafal dan faham. Yang kita telah mulakan program ini sejak bila? Saya ingat saya bulan Julai tahun lepas. Bulan Julai tahun lepas kita dah mula. Buka je PKP. Masa tu, bila kerajaan dah kata boleh buka tahfiz, kita terus start dengan program ini, program hadaf. Bermaksud, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, anak-anak kita sekarang ni, anak-anak ADT, ya, bukan setakat hafal Quran, Allahu Akbar. Tapi mereka boleh terjemah Quran. Mereka tak payah refer, tak payah buka kitab terjemahan. Maksudnya tak perlu buka mushaf terjemahan. Okey, kita sibuk beli kan mushaf yang ada terjemahan. Mereka tak perlu, tuan-tuan. Mushaf biasa begini, 100% bahasa Arab asli Quran, mereka baca dan mereka boleh terjemah. Ya, wa minasyayatin, wa dan min, daripada asyayatin, syaitan-syaitan, man, yang, ya, dan mereka boleh terjemah begitu. Ini silibus yang ada di Akademi Darul Tauhid yang saya boleh katakan alhamdulillah, dengan segala puji bagi Allah, ADT yang pertama di Malaysia. ADT yang pertama di Malaysia. Kita tahu sebab kita ada network. Ustaz Ujang, saya, kita dah tanya kawan-kawan, ada tak ada. Memang inilah. Dan sebenarnya inilah goal saya, matlamat saya sejak saya tubuhkan ADT. Ini orang kata impian saya, iaitulah pelajar-pelajar kita bukan setakat boleh hafal Quran, tapi memahami Quran. Bila dah faham Quran, mereka boleh menghayati ajaran Al-Quran. Allahu Akbar. Ini yang kita nak untuk anak-anak kita, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan setakat baca, tahu baca je, hafal Quran, tapi tak faham apa. Tapi sekarang ni, subhanallah, dengan silibus hadaf ini, yang mana, ini lagi special. Nanti Ustaz Ujang akan share dengan ibu bapa sekalian. Iaitulah kita akan upgrade, Allahu Akbar. Kita upgrade program hadaf ini menjadi satu program yang namanya Sijil Bahasa Arab Al-Quran. Sijil Bahasa Arab Al-Quran, yang mana yang saya rasa kita boleh share, ya, Ustaz Ujang, kita boleh share dengan ibu bapa kita perancangan boleh, kita, ya, perancangan kita, iaitulah kita dalam satu usaha sekarang ini untuk bekerjasama dengan salah satu IPTA di Malaysia. Ya. Dan mohon doa ibu bapa sekalian, pelajar-pelajar sekalian, tolong doakan semoga usaha ini berhasil. Kerana sekiranya berjaya, maka sijil bahasa Arab Quran ini yang kita tawarkan di Akademi Darul Tauhid akan menjadi satu sijil yang diiktiraf oleh IPTA itu ataupun MQA sendiri. Yang mana ini usaha sama kita dengan mereka. Jadi tolong doakan semoga usaha ini berjaya. Ya, jadi sijil bahasa Arab Al-Quran, insya-Allah. Dan seterusnya kita ada yang ni saya nak share satu kata keterujaan kita lah, kegembiraan kita, saya nak share dengan ibu bapa sekalian, iaitu ini milestone kita, another milestone untuk Akademi Darul Tauhid, iaitulah kita ada ini gambar kenangan semua ni, kenangan tahun lepas sebelum PKP. Yang ni ini program hadaf tahun lepas rasanya masa kita bagi sijil tahun lepas pada bulan 10. Bulan 10. Nah. Program hadaf bahasa yang mana kita akan namakan sebagai bahasa Al-Quran. Ini dia. Program hadaf kita buat selama sebulan. Nah. Ini dia, tuan-tuan dan puan-puan, iaitulah kita ada satu usaha sama, MOU bersama dengan
International Al-Quran Academy ataupun singkatannya IQA, yang mana berpusat di Makkah Al-Mukarramah. Berpusat di mana? Di Makkah Al-Mukarramah. Di tanah suci Mekah, yang mana pengasasnya adalah salah seorang imam Masjidil Haram, iaitu Al-Fadil Al-Syekh Dr. Yasir Ad-Dawsari. Dr. Yasir Ad-Dawsari, salah seorang imam Masjidil Haram yang merupakan pengasas IQA dan Akademi Darul Tauhid di Malaysia, di Putrajaya ini. Kita ada MOU dengan mereka. Kita ada usaha sama dengan mereka. Jadi Ustaz Ujang insya-Allah boleh explain lebih lanjut nantilah ya, apakah kata kelebihan program ini dan sebagainya. Naam. Okey, dan lagi satu saya nak announce, saya nak umumkan kepada tuan-tuan puan-puan, pada pelajar-pelajar sekalian. Setelah perbincangan dengan CEO Ustaz Ujang, dan setelah saya pergi ke pusat tahfiz yang lain dan melihat dengan mata kepala saya sendiri, bahawasanya kita di Akademi Darul Tauhid akan melancarkan satu program baru yang kita sebut ataupun kita namakan program Syahadah Tahfizul Quran. Syahadah ini adalah syahadah tertinggi dalam bidang tahfiz. Selepas khatam 30 juzuk, supaya anak-anak kita bukan setakat habis. Tu ayat dia. Kita tak nak mereka setakat habis 30 juzuk, tapi kita nak mereka betul-betul menjadi hafiz dan hafizah, iaitu kita nak memantapkan hafalan mereka, dan Ustaz Ujang boleh explain nanti apa itu syahadah. Ini bukan calang-calang punya program. Saya pernah jumpa dengan seorang pelajar tahfiz di tempat lain, di madrasah lain, yang dia sudah buat syahadah. Dia dah dapat syahadah, alhamdulillah, dan dia dalam masa 3 hari ya, dia mengkhatamkan ataupun dia mengulang daripada memorinya. Dia tak tengok Quran, dia tak tengok mushaf. Daripada memorinya di hadapan guru yang ada syahadah dalam 3 hari 30 juzuk. Ini level syahadah, ini level yang paling tinggi dalam bidang tahfiz ini. Jadi kita akan mulakan di Akademi Darul Tauhid khas untuk pelajar-pelajar kita dan pelajar-pelajar daripada luar yang berminat untuk melengkapkan perjalanan hafazan Quran mereka. Ini ayat saya. Untuk melengkapkan perjalanan hafazan Al-Quran mereka. Ini kira macam sanad lah. Dan benda ni bukan benda baru. Di Madinah, di mana-mana pun ada. Guru saya sendiri pun, masa dia belajar dulu pun sama juga. Dia menghafal Quran, dapat sanad ya. Sanad Quran itu bukan baca daripada mushaf. Dapat sanad Quran itu dengan hafazan. Dia mengulang depan gurunya daripada kepala, daripada memori, bukan daripada mushaf. Barulah guru dia bagi syahadah, bagi sanad itu. Ya. Jadi kita akan start program ini di Akademi Darul Tauhid insya-Allah. Baik. Seterusnya, muat atas talian. Okey. Sekarang ini kita dalam keadaan MCO ataupun PKP. Dan memang kita antara sektor yang diperintahkan untuk tutup ya, tapi oleh sebab kita tak nak kehilangan hafazan anak-anak kita ni, kita nak supaya pelajar-pelajar kita senantiasa aktif dari segi akademik, dari segi kita kata pengajian lah. Jadi ini inisiatif kita. Kita nak teruskan dengan tahfiz ni tak boleh lama-lama cuti. Kalau PKP, kita balik rumah, anak-anak balik rumah, tak ada buat apa, dia akan hilang, tuan-tuan. Itu yang kita tak nak. Kita tak nak membazir. Ya, segala pengorbanan ibu bapa, ya, penat lelah ibu bapa menghantar anak-anak ke Akademi Darul Tauhid daripada tahun lepas, ya. Dah bertahun-tahun berada di sini, tiba-tiba PKP MCO beberapa bulan, datang balik ke ADT, hilang semua. Sebelum ni hafal 10 juzuk. 10 juzuk dah hafal. MCO sebulan, 2 bulan. Datang balik, zero balik. Terpaksa mengulang daripada awal lagi. Jadi bukankah satu pembaziran? Ya, bukankah satu benda yang sia-sia? Jadi kita tak nak. Kita tak nak membazirkan masa, tenaga, wang ringgit yang telah dilaburkan oleh ibu bapa sekalian. Sebab itu kita nak teruskan, tapi dalam mode online.
Saya faham dan saya sangat memahami sebab anak saya juga mengikuti pengajian secara online di rumah. Memang satu cabaran, saya faham sebagai parent. Tetapi mahu tidak mahu tuan-tuan perempuan, ini jihad kita bersama-sama. Ini jihad kita sebagai ibu bapa. Kita nak anak-anak kita insya-Allah menjadi anak-anak yang saleh, yang salehah, yang akan mendoakan untuk kita. Inilah dia usaha kita yang Allah Taala akan ganjarkan nanti. So muat atas talian tahun lepas kita start macam Ustaz Ujang katalah, tahun lepas kita start dengan WhatsApp. Kita guna WhatsApp. Masa tu kita tak bersedia tuan-tuan. Betul. Saya akui, tahun lepas memang semua orang tak bersedia. Bukan kita sahaja, semua orang. So kita tak tahu macam mana sekarang ni. Pelajar-pelajar disuruh balik ke rumah. Okey. Macam mana kita nak buat online. Okay, kita buat online tapi kita tak ada persediaan. Kita tak tahu, kita masa tu tak tahu pasal Zoom, ya. So kita pakai WhatsApp. Jadi sekarang ini alhamdulillah inisiatif kita gunakan aplikasi Zoom yang saya ingat ya lebih teratur, lebih insya-Allah lebih berkesan, dan apa nama tadi, saya ingat sistem Zoom ni subhanallah, saya pun gunakan Zoom ni untuk pengajian online saya juga dengan pelajar-pelajar saya yang lain. Ia sangat bagus untuk pengajian secara online begini. Okey, jadi ini adalah cabaran kita sekarang. Jadi saya harap dan saya mohon sangat-sangat kerjasama semua ibu bapa, semua pelajar. Okey, anggaplah kata di rumah tu adalah masih di ADT. Walaupun fizikal kita tu berada di rumah kita, tapi jiwa raga kita, fikiran kita adalah berada di Akademi Darul Tauhid. Maksudnya bila ada halaqah begini, bila apa nama Ustaz Khalid ke Ustazah ke, ya, jemput untuk online masa yang ditetapkan, so kita harap sangat-sangat kerjasama semua pelajar untuk hadir, untuk log in, untuk online tepat pada masa ini. Okey, supaya perancangan kita, kita kata apa, KPI kita lah, ya, prestasi pelajar-pelajar kita itu sentiasa kita dapat pantau dan kita dapat jaga insya-Allah. Okey. Jadi saya terima kasih sebenarnya kepada semua ibu bapa yang bekerjasama sampai hari ini, para guru asatizah kita yang bertungkus lumus. Ini Dr. Khalid, ya, seorang-seorang dia dekat Desa Putra tu online. Setiap hari dia online dengan para pelajar. Ya. Saya tak boleh ke sana sebab semua jalan tutup. Jadi kesian. Kita memang, saya sejak 1 Jun tu saya tak pergi office, saya tak pergi ke HQ, saya tak pergi ke DP. Di rumah sahaja. Jadi masing-masing membuat peranan ataupun melaksanakan peranan masing-masing di tempat mereka, di asrama, dan itulah yang kata apa nama kenangan kita sepanjang PKP ini, tuan-tuan perempuan sekalian. Jadi saya ingat itu sajalah daripada saya pada malam ini. Saya ingin ucapkan terima kasih banyak-banyak sekali lagi kepada semua ibu bapa yang hadir perjumpaan pada malam ini, dan juga kepada mudir ataupun CEO kita dan juga kaki tangan akademi yang menjayakannya. Okey, terima kasih banyak-banyak. Jazakumullah khairan. Aku lihaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Abu Humaid atas penyampaian yang sangat diperlukan oleh kita semua, khasnya oleh parent, Auliaul Tullab, para pelajar Akademi Darul Tauhid. Baik. Ada pihak admin editi boleh share pamphlet ataupun flyers editi yang terkini? Mohon bantuan pihak ini. Bolehkah? Sementara mungkin pihak admin editi yang atas talian mohon share. Tolong sharekan. Saya cuba download tapi nampaknya tak jaya. Baik, saya sambung ataupun saya sentuh sedikit beberapa isu yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Abu Humaid. Yang pertama adalah syahadah ataupun IQA. Baik. Boleh? Baik.
Ya. File saya tak boleh nak share. Kaki tangan, staff editing boleh bantu untuk sharekan dokumen. Baik. Syahadah bermaksud, syahadah yang dimaksudkan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad tadi, syahadah dari segi terjemahan bahasa Arabnya adalah sijil. Tetapi dalam dunia tahfiz, syahadah itu bermaksud satu kesaksian, satu cara bagaimana untuk membuat pengesahan terhadap hafalan seseorang hafiz. Itu satu bentuk, satu cara. Dengan cara macam mana? Seseorang yang telah menghafal Al-Quran, maka hafalannya perlu diuji. Adakah selayaknya beliau memang patut dikelar sebagai seorang hafiz ataupun sebagai seorang habis? Sama dia hafiz atau habis. Ya. Baik, terima kasih barakallahu fikum. Baik, ya. Saya ulang balik tadi, sama ada kita katakan dia sebagai seorang yang hafiz ataupun habis. Jadi program syahadah adalah satu program untuk memastikan pelajar yang menghafal tersebut yang awalnya kategori habis, dia selayaknya dipanggil sebagai seorang hafiz. Bagaimana? Caranya adalah, contoh, alhamdulillah kita ada beberapa orang pelajar yang sedang mendekati tempoh kata hanya beberapa bulan, mungkin dalam 2-3 bulan lagi. Saya rasa dalam program ini ada Haris tak? Al-Harith, dia ada 6 beradik daripada Johor. Alhamdulillah, sangat cemerlang bagi saya. Al-Harith dan juga Ummu Kulthum, adik dia yang perempuan, begitu juga dengan Ukashah. Mereka ada 6 beradik, 3 beradik ini dah banyak dah, belasan, bahkan Ukashah sudah pun menghampiri juzuk-juzuk akhir. Hanya tinggal beberapa juzuk saja lagi. Okay? Apabila seseorang masuk syahadah ni, apabila seseorang hafiz itu selesai 30 juzuk, maka dia akan memulakan balik proses memperkasakan hafalan dia. Dengan cara macam mana? Dengan cara dia akan mengulang balik hafalan dia. Ini yang kita panggil i'adah kubra. I'adah kubra di Akademi Darut Tauhid. I'adah kubra di Akademi Darut Tauhid. Baik. Bentuk dia bila dia mengulang, contoh pada bulan pertama. Pada bulan pertama dia mengulang. Ambil daripada alif lam mim dari kita bulan. Cuma satu hari dia kena present hafalan dia kena hantar tasbih hafazan dia. Mula-mula tu biasanya suku juzuk. Pada hari ini dalam 5 helai. Beberapa hari 5 helai. Bila guru yang tasmih hafalan dia untuk buat syahadahan, dia juga perlu seorang guru yang telah memiliki syahadah. Maknanya dia bukan guru sembarangan, tidak. Sebaliknya adalah guru tahfiz, seorang hafiz yang juga memiliki sijil ataupun pengesahan syahadah. Itu qualification kelayakan dia, muahalnya. Dari segi muahal ataupun tidak, layak ataupun tidak, yang nak jadi guru syahadah, dia sendiri mesti adalah bekasan pelajar yang juga telah lalui proses tersebut. So dia tahu bagaimana nak guide pelajar dia untuk tujuan apa? Tujuan memudahkan atau menyelesaikan syahadah dia. Okey, beberapa hari pertama dia akan lalui dulu dalam suku juzuk, bermaksud 4 hari 1 juzuk. Untuk satu tempoh, mungkin dalam 2 minggu, 10 hari ke. Selepas tu dia akan naik. Bila guru dah tengok dia mampu untuk naik, tambah, dia akan mengulang setengah juzuk. 1 hari setengah juzuk dia kena tasmih. Tasmih. 1 hari setengah juzuk, beberapa hari. Sehinggalah guru yang menjadi pembimbing kepada dia ini melihat pelajar ini layak untuk ditambah lagi. Maka dia akan jadi 1 juzuk. Selepas beberapa hari, tambah lagi 3 juzuk. Ataupun 2,5 juzuk.
tambah lagi jadi 3 juzuk, tambah lagi jadi 5 juzuk. Bila sampai 5 juzuk, dia akan maintain untuk beberapa hari. 5 juzuk bermaksud 6 hari dalam tempoh seminggu dia akan khatam. Sebulan dia 4 kali khatam. Setelah 5 juzuk dia akan naik. 5 juzuk tu hafal, tasmid hafalan. Daripada awal pagi adalah cara-cara dia. Macam mana nak tasmid 5 juzuk satu hari dengan pelajar ramai, ada cara. Sebab tu guru yang kata handle menguruskan halaqah program syahadah juga dia adalah telah selesai syahadah. Sebab dia akan tahu proses yang sama dilalui dulu, itulah juga yang dia uruskan pelajar tersebut. Baik. Sehinggalah daripada 5 juzuk bila dah maintain seminggu khatam, sehinggalah kepada dia akan dinaikkan kepada 7 juzuk setengah. Setiap hari 7 juzuk setengah. Bila dah semakin lama, sekian masa, mungkin dalam 10 hari, 15 hari atau mungkin sebulan, setiap hari dia hantar 7 juzuk setengah. Dalam anggaran 4 hari khatam. 4 hari khatam Quran. Sehinggalah bawa kepada 10 juzuk. 10 juzuk sehari dia akan tasmid. Tiap-tiap hari dia tasmid. Bila dia tasmid 10 juzuk sekian masa sampailah kepada tahap, maknanya 3 hari sekali dia akan selesai dia punya hafalan dia. Maknanya 30 juzuk 3 hari. Sehari 10 juzuk 3 hari khatam. 3 hari khatam. Apabila dia dapat maintain 10 juzuk setiap hari sehingga dia rasa dia mampu untuk hantar, bentangkan pembentangan terakhir. Dia akan bagi tahu ustaz dia, ustaz anda dah bersedia. Bila dia dah beritahu anda bersedia, maka pihak madrasah akan tentukan satu hari untuk dijalankan peperiksaan kepada dia. Cuma peperiksaan tersebut tidak dengan guru dia. Kita akan jemput, pihak madrasah akan pihak institusi akan jemput ustaz lain yang berstatus syahadah. Ustaz lain yang berstatus syahadah daripada sekolah lain. Dia nanti bias kalau ustaz dia sendiri kan. Dia buat muka kesian sikit, ustaz dia pun kira jalanlah. Tak macam tu. Dan seringkali dipanggil, dan memang macam tu akan panggil daripada ustaz tempat lain, tahfiz lain untuk mensyahadahkan, untuk membuat pengesahan. Sampailah hari dia, ujian dibuat, maka pelajar-pelajar akan diberi pilihan. Sama ada nak buat pembentangan 30 juzuk dalam satu hari. Dia akan bermula sebelum subuh, selepas subuh sampai habis. Dan pernah ada sampai pukul, dia bermula dengan sebelum subuh, saya tak ingat, sampai pukul 1 atau pukul 2 malam. Ini hampir 24 jam. Ialah dengan bacaan dia. Lepas tu, kalau dia tak bersedia pembentangan untuk satu hari 30 juzuk, maka diberi pilihan 15 juzuk bentang dalam satu hari. Berarti kategori utama tadi mumtazlah, terbaik. Yang kedua, dia akan bentang 15 juzuk. Maknanya 2 hari dia akan bentang. Dan yang ketiga, dia akan bentang kalau dia kata saya tak mampu ustaz untuk 15 juzuk, saya mampu 10 juzuk saja. Sebab sebelum tu kan dia dah biasa bawa 10 juzuk setiap hari. Maka dia kata saya boleh bawa 10 juzuk sehari, dalam berarti kata 3 hari habislah pembentangan dia. Itu kualiti yang ketiga, tidak ada yang keempat. Sama ada 10 juzuk satu hari, selama 3 hari, atau 15 juzuk selama 2 hari, ataupun 30 juzuk satu hari. 30 juzuk satu hari dia ramai. Entah lagi kalau 15 juzuk, lagi ramai lah. 10 juzuk lagi ramai. Semasa ujian dijalankan, dalam 30 juzuk, tidak boleh melepasi atau melampaui jumlah keseluruhan kesalahan sebanyak 10 kesalahan. Jika 11 kesalahan, dianggap gagal. Gagal. Lazimnya begitulah. Bayangkan. Dan saya pernah bertemu dengan satu orang pelajar yang mana memang Allah SWT berilah kepada pelajar yang macam itu. Dan jarang-jarang sekali. Dalam 30 juzuk tidak ada kesalahan walaupun satu. Tak ada kesalahan. Dan sahabat saya yang tunjukkan pada saya, dia kata, akhi, entah tengok budak ni, mana pun tak pernah lagi tengok. Dia ni ijazah dalam satu hari dan tidak ada kesalahan.
Cuma yang tak nak tahu dia ni tasmi', dia bentangkan, maknanya dia buat syahadah selepas daripada dia khatam 40 kali khatam Quran secara hafalan. 40 kali khatam baru dia hantar ataupun dia bersedia untuk buat syahadah. Macam-macam cara, dan itu bila sampai masanya insya-Allah. Dan saya selalu berdoa supaya anak-anak hufaz kita di Akademi Darul Tauhid dapat lakukan perkara yang sama. Sebab nilaian sebenar seorang hafiz Al-Quran bukan kerana dia menyelesaikan 30 juzuk. Dia nilaian sebenarnya adalah sejauh mana dia mengingati daripada jumlah 30 juzuk, dan itu yang ditekankan oleh Akademi Darul Tauhid. Ini yang diberikan penekanan, dan itulah pencapaian yang ingin dicapai oleh Akademi Darul Tauhid. Untuk tujuan ini, untuk tujuan syahadah ini, maka salah satu pendekatan kita guna pakai adalah dengan cara program IQA. Program IQA. Minta tolong staff tolong tunjukkan bahagian pamphlet yang bahagian IQA. Okay. IQA bermaksud International Quran Academy. Abu Humaid tadi dia sebut berpengkalan di Makkah. Ini fakta yang saya perbetulkan sikitlah. IQA dia berpengkalan di Riyadh, Saudi. Di Riyadh, Saudi. Dan alhamdulillah pihak IQA melantik saya sebagai wakil lah untuk Malaysia. Mereka ni ada program pengajian, dan boleh lepas ni parent boleh buka laman web IQA, iqa.me. Ini Dr. Yasir Ad-Dawsari. Dr. Yasir Ad-Dawsari sebelum dia baru jadi imam dalam beberapa tahun yang terdekat ni. Sebelum ni dia mengasaskan International Quran Academy, dan International Quran Academy ni dia dah berlangsung lama dah di Saudi Arabia, dan dia mempunyai rangkaian dia di Perancis, di Turki, selain daripada Perancis, Turki, di Europe dan di Malaysia. Akademi Darul Tauhid adalah satu-satunya pihak yang menggerakkan aktiviti IQA pada masa sekarang. Ada lagi tempat yang lain, tapi yang satu-satunya lah setakat ini maklumat saya yang menggerakkan program ini adalah IQA, adalah pihak Akademi Darul Tauhid. Macam mana program IQA ini? Adakah dia program berasingan? Tidak berasingan, tuan-tuan. Bahkan ia adalah satu program yang menyokong hafalan pelajar supaya jadi mantap, supaya jadi kemas, dan berkelayakan untuk mengambil syahadah apabila mereka tamat hafalan nanti. Sebab IQA tidak memberikan tumpuan kepada jumlah hafalan. Tidak. Dia tak tanya pelajar ni berapa banyak hafalan Quran anda. Tetapi IQA akan tanya berapa banyak daripada jumlah yang dihafal benar-benar ianya diingati, benar-benar ianya dihafal, kekal dalam ingatan. Justru alhamdulillah program IQA ni kita dah mula tahun lepas, dan yang menggerakkannya adalah di bahagian Banat pada ketika ini, iaitu oleh Ustazah Saidah. Barakallahu fiki. Terima kasih. Baik. Syekh Yasir Ad-Dawsari adalah pengasas, sehinggalah kepada, dan beliau juga adalah merupakan presiden kepada IQA, sehingga dia jadi imam Masjidil Haram. Dan tahun lepas tahun 2020 awal tahun saya difahamkan dia tak boleh dah jadi presiden. Dia tak boleh jadi presiden. Sebaliknya dia bersifat sebagai penaung sahaja. Sebab qarar atau ketetapan Masjidil Haram tak benarkan sebarang imam memegang apa-apa jawatan di mana-mana kata badan ataupun aktiviti lain kecuali sebagai imam saja. Memang perlulah kan. Baik, ini sedikit tentang IQA. Jadi IQA adalah salah satu program yang menyokong hafalan pelajar. Bila pelajar tu tamat menghafal Quran nanti, maka dia ada sijil IQA di Akademi Darul Tauhid. Dia akan dapat sijil hafalan tamat. Dekat ADT ni kita ada dua bentuk sijil lah. Satu, sijil tamat menghafal Al-Quran.
Maknanya proses menghafal Quran itu, program itu dah tamat. Kita bagi sijil. Pengesahan dia dah tamat. Jangan bimbang. Kalau pelajar kata, saya tak mampu. Tak apa. Kita bagi tamat. Tetapi, satu lagi sijil, nama dia sijil sebagai Hafiz Al-Quran. Sebagai Hafiz. Sijil Hafiz Al-Quran, inilah dia sijil yang pelajar-pelajar tu buat syahadah. Pelajar-pelajar buat syahadah. Mungkin kategori 10 juzuk satu hari, kategori jayid ataupun jayid jidan ataupun imtiaz. Imtiaz tu yang satu hari lah dia present. 30 juzuk. Jadi sijil IQA bukan datang daripada pihak NAT, tidak. Sebaliknya dia adalah datang daripada pihak International Quran Academy. Sijil IQA akan diberi per 6 juzuk. Juzuk 1, 2, 3, 4, 5, 6 IQA akan test. Katalah contoh Ummu Kulthum. Dia ambil juzuk 1, juzuk 2, juzuk 3, juzuk 4, juzuk 5, juzuk 6. Dia mantapkan hafalan. Kemudian dia bersedia, pihak IQA akan test dia. Lulus, IQA akan bagi sijil. IQA akan bagi sijil, ada 5 tingkatan sijil sehingga sempurna 30 juzuk. Sempurna 30 juzuk. Jadi kalau syahadah, dia ujian dia adalah setiap 30 juzuk. Manakala IQA ujiannya adalah setiap 6 juzuk. 6 juzuk. Jadi IQA ini presiden dia adalah Syekh Sulaiman Asy-Syahrani. Mungkin pihak admin boleh kongsikan foto ataupun yang kita punya program tahun lepas, program bersama dengan Syekh Sulaiman Syahrani. Itu program tu kita buat bersama dengan pihak IQA, program kursus dia panggil, kursus untuk pemantapan asatizah huffaz. Pada asatizah kita ni, mereka diberikan kursus bagaimana menjadi seorang guru, bagaimana mereka perlu bertindak sebagai seorang guru, sepatutnya bagaimanalah. Itu semua dia bentangkan ataupun ditunjukkan, dikursuskan, diprogramkan oleh pihak International Quran Academy. Baik. Tak apa, kita teruskan kalau lambat untuk share tu. Mungkin ambil masa sikit, kita teruskan dekat sini. Itu dari segi syahadah saya dah jelaskan. Apa beza dengan sijil tamat hafalan. Itu nak buktikan bahawa sijil tamat hafalan pun kita bagi. Apabila dia pelajar-pelajar tersebut, dia hanya menyelesaikan proses menghafal. Bukan proses pemantafan hafalan. Apabila pelajar tu dia selesai proses pemantapan hafalan, maka kita beri dia syahadah. Beri dia syahadah. Dan syahadah pun dia berbeza-beza lah. Ada 10 juzuk, ada 15 juzuk, ada yang 30 juzuk. IQA syahadah dia akan bagi per 6 juzuk. Bila selesai bagi. Bila selesai, tapi yang IQA itu akan diuji. Siapa akan uji? Pihak IQA sendiri. Baik. Selesai tentang IQA. IQA ini dia berpengkalan di Riyadh. Berpengkalan di Riyadh. Tempoh hari sebenarnya pada tahun 2020, akhir tahun, pihak IQA nak datang ke Akademi Darul Tauhid, nak datang ke Malaysia lah. Sebab dia ada buat MOU dengan beberapa pihak yang lain. Dan dia nak datang ke Akademi Darul Tauhid. Namun halangan pada ketika itu, Saudi dah buka dah airport dia untuk datang. Masa tu kan Saudi dah buka dah. Mereka dah bersedia dah maklumkan kepada saya untuk tunggu kedatangan untuk susun program dan sebagainya. Tetapi saya pula beritahu mereka datang, mereka kena kuarantin dulu 10 hari. Takkan dia nak tunggu sampai 10 hari, tidak mungkin lah kan. Jadi saya kata tangguh dulu sehingga keadaan yang sesuai. Alhamdulillah kita sering berhubung lah. Kita sering berhubung, khasnya boleh katakan setiap hari. Dan memang data hafalan itu, saya makan itu dihantar setiap hari melalui program sistem yang mereka ada di IQA. IQA ini dia bukan pantau kita je, dia pantau program,
program-program yang berlangsung juga di tempat yang lain, di negara yang lain. Baik. Seterusnya yang disentuh oleh Al-Fadhil Ustaz Abu Hamid tadi berkaitan tentang persijilan Al-Quran. Ya, kita sedang berusaha, alhamdulillah, dan kita mulakan usaha-usaha tersebut dan kita cubalah sedaya upaya agar kita dapat mulakan program tersebut secepat mungkin. Ya. Secepat mungkin. Bila program ini dapat kita gerakkan, dapat kita laksanakan dan dapat kita jayakan, maka bererti semua pelajar-pelajar yang belajar di Akademi Darut Tauhid, apabila mereka selesai menghafal Al-Quran 30 juzuk, maka dia akan ada sijil kembarnya. Selain daripada sijil tamat hafalan atau sijil syahadah hafalan, tetapi mereka juga akan memperolehi sijil yang diperakui oleh satu pihak IPTA, yang mempunyai MQA, kelayakan MQA, pengiktirafan, iaitu yang mana sijil ataupun pembelajaran tersebut, persijilan itu bertaraf sijil lah, bertaraf sijil. Dia akan dapat serentak. Ringkasnya, sijil tamat hafazan 1 paling minima. Dalam masa yang sama, bila dia selesai 30 juzuk, dia akan dapat sijil. Sijil dipanggil bahasa Arab Al-Quran. Sijil bahasa Arab Al-Quran ini kita berikan kepada 3 level. Level yang pertama, tahun pertama. Level yang kedua, tahun yang kedua. Level yang ketiga, pada tahun yang ketiga. So dia ada 3 sijil untuk bahasa Arab Al-Quran. Bahasa Arab Al-Quran. So dengan sijil ini, dengan 3 sijil ini, yang sijil bahasa Arab Al-Quran, dia boleh digunakan untuk menyambung bidang yang berikutnya, khasnya dalam bidang bahasa Arab. Selain daripada perancangan-perancangan yang besar yang kita cuba usahakan, insya-Allah niat pengasas Akademi Darut Tauhid ini, Al-Fadhil Ustaz Abu Hamid, kita sama-sama doakan untuk mewujudkan sebuah college, satu kompleks pendidikan yang sempurna, bermula daripada hafalan Quran, bahkan sebelum itu daripada peringkat kata tadika lagi, atau daripada kata peringkat kanak-kanak 6 tahun, 7 tahun lagi, 6 tahun, 5-6 tahun, 4-5-6 peringkat awal, kan, usia awal 4-5-6 lagi. Kemudian bersambung dengan hafalan, kemudian peringkat yang seterusnya. Tentang persijilan SPM, seperti mana betul apa yang disebut oleh Ustaz Abu Hamid. Adik saya sendiri, saya ada 2 orang adik, 1 orang lelaki, 1 orang perempuan. Seorang, dua-dua ni hafiz Al-Quran. Yang lelaki itu sekarang dia adalah ketua pendakwa syariah negeri Perak. Beliau adalah seorang hafiz Al-Quran. Bila habis darjah 6, dia sambung ke bahagian tahfiz. Kemudian dia ambil SPM, macam mana yang disebutkan oleh pihak Ustaz Abu Hamid. Betul. Habis kemudian dia sambung bidang di bachelor, kemudian master, kemudian dia jadi hakim. Ini salah satu contoh lah dalam keluarga saya sendiri. Dan ramai lagi sebenarnya, ramai lagi. Cuma sebabkan kekurangan maklumat mungkin, ibu bapa kadang-kadang kita risau, kita bimbang. Anak kita ni menghafal Quran, ke mana dia selepas ni? Saya selalu bercakap dengan para pelajar, saya kata sematkan dalam diri masing-masing, supaya apabila kita selesai cepat menghafal Al-Quran dengan hafalan yang bagus, maka kita boleh sambung pelajaran kita sehingga maksimalnya, puncaknya, sehingga dapat kita menyelesaikan pengajian kita di peringkat PhD. Baik. Ini saya yakin, saya percaya semua ibu bapa telah pun dapat dapat file apa ni kita kata editi ni lah, file template ni, dan kalau yang masih belum dapat boleh berhubung dengan pihak Akademi Darut Tauhid, insya-Allah pihak admin, dan mereka boleh forwardkan file dalam bentuk PDF. Juga ada di website Akademi Darut Tauhid, insya-Allah, di Darut Tauhid Malaysia. Bolehlah berhubung dengan pihak.
Seterusnya saya nak memberi sedikit peringatanlah kepada diri saya dan para pelajar seluruhnya. Pelajar-pelajar semua yang Ustaz kasih sekalian. Musim sekarang ni adalah musim yang sangat mencabar. Kita tengok ramai kawan-kawan kita di tahfiz yang lain, di tempat yang lain kecundang dalam musim ini. Kenapa mereka kecundang? Sebab mungkin kerana semangat yang semakin luntur, mungkin kerana pengurusan dan pentadbiran yang tidak dapat memenuhi keperluan pembelajaran untuk anak-anak hufaz. Maklumlah kita belajar dekat madrasah, pengalaman kita kan, kita duduk asrama sepenuhnya. Orang lain masa tu tengah tidur nyenyak mak ayah kita pun masih lagi tengah tidur nyenyak lagi. Kita dah bangun. Ustaz selalu tengok, masih lagi teringat muka-muka yang kesian tu ada. Tapi inilah perjuangan. Ustaz bukan tidak kasihan dengan antum. Bila mana Ustaz tengok antum mengantuk dengan 4:30 bangun, pukul 5 dah start menghafal, kemudian pagi tu rehat sekejap. Inilah dia. Kalaulah bukan kerana mukjizat Al-Quran, mukjizat yang Allah berikan kepada Al-Quran, tentu kita akan rasa jemu. Tapi jangan bimbang. Apabila pengorbanan kita buat, Allah lihat pengorbanan ini. Ustaz selalu pesan, jangan tinggal doa. Begitu juga kepada ibu bapa yang parents semua, auliaullah yang mendengar ini, sama-sama doakan anak. Selalu saya ajar mereka berdoa. Saya kata, ya Allah, doa macam ni. Ibu bapa juga begitu. Gantikan perkataan itu yang sesuai. Ya Allah, contoh anak saya, Putera Muhammad Hidayatullah bin Muhammad Kafri. Saya selalu pesan pada dia. Saya kata, Abang Cik, doa macam ni. Ya Allah, ya Tuanku, aku nak hafal Al-Quran. Tolong aku, bantu aku untuk jadi seorang hafiz Al-Quran yang sempurna 30 juzuk. Ya Allah, pilih aku sebagai hafiz Al-Quran kau 30 juzuk. Pilih aku ya Allah, sebagaimana engkau telah mulakan. Pilih aku untuk memulakan hafalan Al-Quran. Sebagaimana engkau telah pilih aku untuk memulakan hafalan Al-Quranku ya Allah. Allah dah pilih kita. Ini selalu Ustaz pesan. Sekali lagi Ustaz pesan kepada semua para pelajar. Dan begitu juga ibu bapa boleh doa, ya Allah, kau pilih anak aku ya Allah yang sedang menghafal Quran. Sebut nama anak kita. Nama sekian. Saya ada 4 orang anak, alhamdulillah, yang menghafal Quran. 3 sedang menghafal Quran. Saya sebut nama seorang-seorang. Ya Allah, kau pilih dia ya Allah sebagaimana untuk menjadi seorang hafiz Quranmu yang mantap Al-Qurannya, hafalan dia mantap, bacaan dia mantap. Pilih dia jadi seorang yang alim, jadi orang yang berguna untuk Al-Quran, untuk agama engkau, sebagaimana engkau telah pilih dia untuk mulakan hafalannya ya Allah. Allah dah pilih kita. Ini anak-anak sekalian, Allah dah pilih antum, Allah dah pilih kita semua untuk mula menghafal Quran. Lebih mudah untuk Allah bagi kita menyudahkan hafalan Quran. Sebab apa Ustaz tekankan pilihan? Sebab seseorang hafiz Al-Quran itu, dia akan jadi hafiz Al-Quran yang sebenarnya hanya semata-mata pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Cerdik dan pintarnya kita adalah nilai tambah sahaja. Ustaz dah jumpa orang yang biasa sangat, tak cerdik. Tidaklah terlalu cerdik. Ada lagi pelajar-pelajar lain yang cerdik, tapi biasa sangat. Dia jadi hafiz Al-Quran. Dia jadi hafiz Quran. Masya Allah. Jadi hafiz Quran ini adalah satu pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapa kita doa, ya Allah, ya Tuhan, anak aku ini kau telah mula pilih dia. Allah dah buat permulaan ni Allah dah pilih untuk mulakan hafalan Quran. Dengan cara macam mana? Dia hantar, anak kita pergi ke dunia tahfiz, itu pilihan Allah SWT untuk memulakan hafalan Quran. Bukan berarti bila mula tu ujungnya jadi hafiz. Sebab tu kita kena doa. Setiap kali doa solat malam, tahajud, selesai solat, doa, ya Allah, anak aku ni sebut nama dia. Kalau 5 kali solat, 5 kali minta, selalu saya pesan anak-anak, bila teringat saja masa Quran, dengar ni, Ustaz ulang banyak kali. Masa sekarang pun begitu juga. Masa tasmik online pun, sambil-sambil tu teringat, ya Allah, kau pilih aku jadi hafiz Quran kau ya Allah. Sebagaimana kau telah pilih aku memulakan hafalan Quran aku ya Allah. Hari-hari kita minta, kita desak lagi Allah, terima. Allah akan bagi. Yang kita tak minta pun Allah bagi, bagaimana kalau sekiranya kita minta? Baik. Kemudian masa depan.
salah satu perkara yang saya sangat menitik beratkan soal kepada ibu bapa adalah termasuk para pelajar. Biasanya anak-anak ni ikut kita je. Kita kena ikhlaskan niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Memanglah kadang-kadang di awal dorongan kita hantar anak kita ni sebab kita tengok golongan pelajar-pelajar hafiz Quran ramai yang berjaya, sama ada masuk ke IPT ke atau dari segi peluang kerjaya ke, kita tengok ramai. Maka kita terdorong nak hantar anak kita ke dunia tahfiz. Itu tak jadi masalah. Tapi dari masa ke masa perbetulkan niat kita, semurninya niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, semurninya. Hal-hal rezeki kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti dan pasti semua orang ada rezekinya. Jangan kita bimbang. Kalau yang kafir pun, orang yang kufur, orang yang maksiat pun Allah jamin rezeki untuk dia. Ini kan pula orang yang membaca firman-firman sucinya setiap masa. Anak-anak kita semua berada di asrama, berada di dunia tahfiz. Sebenarnya kita sebagai ibu dan ayah, kantung pahala kita, bakul pahala kita ni dah cukup penuh. Bukan cukup lagi lah. Kan? Sentiasa dipenuhi dengan pahala-pahala hasil bacaan anak kita. Dalam ramai-ramai anak kita, yakinlah tuan-tuan semua, puan-puan semua, satu hari nanti saatnya kita jumpa Allah dalam ramai-ramai anak kita, anak yang paling menjadi kebanggaan kita adalah anak yang menghafal Quran. Sebab dialah yang memenuhkan bakul amalan kita dengan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini sebagai satu peluang kepada kita dan kita kena syukur tu, kita kena syukur. Anak-anak kadang-kadang kita lihat mereka ini ada cabaran macam sekarang ni. Saya harap semua auliaullah, semua parent dapat memberikan sedikit peluang masa bersama dengan anak-anak. Semak bacaan mereka, bantu juga dari segi kata untuk sama-sama tasmih. Di Akademi Darul Tauhid kita tekankan soal bacaan yang betul dan tepat sebelum menghafal. Jadi kalau anak-anak kita, anak-anak tuan-tuan tengok lambat sikit dia menghafal. Tak masuk-masuk hafal, tak menghafal lagi. Sebab anak itu pada kategori masih perlukan pembetulan bacaannya. Pembetulan bacaan dia. Kalau kita dapat bantu bersama untuk menjayakan anak kita, pasti anak kita akan jadi lebih cepat untuk menghafal Quran. Dan dunia menghafal Quran ini besar cabaran dia. Kesabaran dia perlu tinggi. Jadi kita tolong anak kita insya-Allah. Ya, kita tolong anak kita insya-Allah dengan cara minta dia jadi imam, minta dia tasmihkan bacaan dia tu dengan kita, walaupun kita pegang Quran tak jadi masalah. Baik. Yang terakhir yang saya nak berikan ingatan kepada diri saya sendiri sebab saya ada anak yang saya hantar. Antara pesanan guru saya, Al-Fadhil Ustaz Maulana Zakaria, dia ni menghafal Quran tuan-tuan ketika umur dia 27 tahun. Dia sudah menghafal Quran dia 31 tahun. Kemudian dia sambung alim. Dia menghafal Quran, kemudian dia sambung belajar di Pakistan. Umur 27 dia pergi, dia start menghafal umur 27. 3 tahun. 27, 28, 29, 30. 5 tahun. Paling tidak 4 tahun. Kan? Selepas tu barulah dia pergi ke dunia pengajian. Tuan boleh berhubung dengan saya insya-Allah di WhatsApp 017-847-8687. Boleh minta dengan pihak akademi insya-Allah, katakan nombor WhatsApp Ustaz Ujang. Boleh, silakan. Cuma kalau call saya tu kadang-kadang selalunya handphone saya silent. Kalau saya tak silent dia menjerit setiap masa je asyik orang tu. Jadi hantar WhatsApp insya-Allah saya respon. Kalau saya tak respon lambat sikit mungkin insya-Allah. Kalau saya tak respon lagi, katakanlah bila terlepas pandang scroll tu, hantar sekali lagi Ustaz, saya ada insya-Allah saya respon insya-Allah. Baik, antara perkara penting pesanan guru saya. Yang ini berat saya nak sebut, tetapi saya kena sebut sebab kita bertanggungjawab untuk kemajuan anak-anak kita semua. Saya sebutkan antara pesanan dia adalah, dia pesan pada saya, dia panggil saya Ujang nanti pesan kepada semua para ibu bapa. Pesanan ini penting sebab dia akan menyebabkan anak mereka cepat, akan mempengaruhi cepat atau lambatnya hafalan anak-anak mereka.
iaitu dalam masalah pembayaran yuran. Ini saya bercakap tuan-tuan bukan kerana saya sebagai lantikan baru ni Ustaz Abu Humaid bagi sebagai CEO. Sebenarnya saya lebih suka jadi guru pun sudah tinggi dah bagi saya. Mandat ini saya pegang dengan penuh rasa tanggungjawab untuk kita bawa anak-anak kita semuanya termasuklah Akademi Darul Tauhid ini ke puncak kejayaan insya-Allah, kecemerlangan sebagai sebuah institusi pendidikan khasnya dalam dunia yang berkait dengan Al-Quran. Kita semua insya-Allah. Baik, antara perkara yang sangat penting adalah masalah yuran. Sebab dia akan mempengaruhi, kata guru saya, hafalan anak-anak kita, terutamanya cepat atau lambat. Cepat atau lambatnya anak akan ada kesan, kata dia. Sebab apa kata dia? Ini saya bagi nasihat, saya bagi panduan dulu. Sebab kata dia adalah bukti. Dia sebut ini pengalaman dia. Dia mengajar dan dia adalah bukti bagi tahfiz. Dia kata pengalaman anak sepanjang anak menjadi seorang guru Al-Quran, guru hafiz Al-Quran, pentadbir kepada madrasah Al-Quran, ini yang anda perhatikan. Anda perhatikan ada budak yang cerdik dan pintar. Sangat cerdik, tapi lambat. Progres dia lambat. Sebab anda perhatikan parent dia ada yang tak bayar yuran, ada yang bayar yuran tapi lihat, yalah kita masing-masing kan, kita faham tentang keadaan kita, banyak keperluan rumah, macam-macam lah. Tetapi dia kata tolong sampaikan pesanan ini. Sebab setiap pelajar yang sampai ke dunia menghafal Quran, mereka merupakan pilihan Allah. Jadi kita bertanggungjawab bersama-sama untuk menjayakan mereka. Khasnya di kalangan ibu dan ayah, parent. So kita kena utamakan Al-Quran. Tajuk dia sebenarnya adalah bagaimana kita melayani Al-Quran, begitulah Al-Quran akan melayani kita. Itu dia sebenarnya. Bagaimana kita melayani Al-Quran, begitulah Al-Quran akan melayani kita. Saya selalu sebut, saya selalu nasihatkan diri saya sendiri. Sebelum bayar yang lain, lepas dapat sagawati, ibuhan, gaji ke apa, pertama sekali bayar yuran anak-anak kita yang mengaji Quran. Bayar dulu. Sama ada guru biasa ke, guru jahama, orang bagikan guru Iqra ke apa ke, settlekan dulu. Settlekan dulu. Sebab itu berkait dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang bagi rezeki kepada kita. Kita melayani Al-Quran dengan cara yang macam itu. Kalau di Akademi Darul Tauhid, kita settlekan dulu. Ini saya cakap bukan kerana Ustaz macam nak suruh saya baik. Tak, saya bercakap kerana dunia tahfiznya begitu, tuan-tuan. Saya duduk di asrama, kadang-kadang dan selalu saya duduk, kalau waktu bukan PKP, yang kalau asrama memang saya duduk bersama dengan pelajar-pelajar. Saya tidur di asrama pelajar. Walaupun rumah saya dekat ya, dekat desa Petaling ya, tak jauh. Kan? 20 minit, 15 minit sampai. Tapi saya tidur. Sebab nak bersama dengan pelajar-pelajar. Anak yang ada masalah, insya-Allah mereka akan sampai. Mereka akan menghafal. Sebab saya dah saksikan macam mana mukjizat Al-Quran ini dia berbeza. Ada anak yang belajar di Akademi Darul Tauhid. Parent dia hantar ke international school, bayar 2,000 lebih sebulan. Tetapi fail, akademik fail. Bila masuk ke dalam dunia menghafal Quran, dia di antara pelajar cemerlang dalam hafalan. Dalam ramai-ramai, antara yang cemerlang dalam hafalan. Tengok macam mana Al-Quran. Jadi, saya pesan pada saya sendiri dan juga semua ibu dan ayah semua, kita layani Al-Quran itu dengan selayaknya sebagai firman Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita settlekan bil astro kita, kena potong tak jadi masalah astro. Sebab kita layani Al-Quran. Kena potong bil kita apa sajalah. Kalau apa ni, kita melayani Al-Quran insya-Allah. Kita melayani Al-Quran bila sampai reminder diberi. Kalau di tempat lain pun begitu juga. Bukan saya memberi maklumat ini khas kerana Akademi Darul Tauhid, tetapi kerana saya menyayangi anak-anak kita. Semuanya, anak-anak tuan-tuan, puan-puan ini, semua ni saya anggap sebagai anak saya sendiri. Saya melayani mereka sebagai anak saya sendiri. Sebab tu time saya marah macam saya marah anak saya sendiri. Apa yang saya nak untuk anak saya, itulah yang saya nak terhadap semua pelajar-pelajar Akademi Darul Tauhid. Ini layanan saya dan ini janji saya kepada semua parent yang menghantar anak-anak mereka ke Akademi Darul Tauhid. Saya cuba untuk jayakan mereka macam saya
berusaha untuk menjayakan anak saya sendiri. Saya tak bezakan walaupun seorang pun. Sebab tu kadang-kadang kalau geram-geram sangat, saya pesan apa? Balik dulu. Sebab dekat sini hanya yang nak belajar saja yang ustaz nak dia duduk kat sini. Itu memang ayat saya dengan anak-anak saya macam itulah. Saya kata kalau nak menghafal Quran, duduk elok-elok, belajar elok-elok. Kalau tak boleh sebut, sekali ustaz ajar supaya boleh sebut. Tak boleh sebut 10 kali, 100 kali pun ustaz boleh tunjuk. Ustaz boleh sebut. Ustaz boleh ajar supaya boleh sebut dengan betul. Sampai sudah kita akan cuba dan usahakan bersama insya-Allah. Ini janji saya kepada semua parent untuk melayani semua anak-anak kita seperti mana saya melayani anak-anak saya sendiri. Alhamdulillah insya-Allah. Dan ini prinsip saya lah, ya, prinsip saya. Kemudian tentang masalah yuran, minta ampun, minta maaf. Saya kata, saya sebut ini demi kepentingan anak-anak kita bersama-sama. Jadi kita dapat gaji, settlekan dulu bayaran Al-Quran anak-anak kita. Sama ada Akademi Daud Tahir ataupun guru-guru Al-Quran yang lain. Kita layani Al-Quran itu bersesuaian. Bila kita bersedia, bila kita melayani Al-Quran yang seperti itu, insya-Allah doa kita minta dengan Allah, ya Allah, minta engkau pilih anak aku jadi hafiz Quran sebagaimana engkau telah pilih dia untuk memulakan hafalan Quran. Tentulah bila kita melayan Al-Quran dengan sebaiknya, layanan yang seumpama itu juga akan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Timbul persoalan, Ustaz, saya terbatas kemampuan keuangan saya. Ini kita sedar, tuan-tuan. Sebab itulah bagi ibu bapa yang menghadapi masalah, menghadapi kekangan, khasnya pada musim pandemik ni, musim seperti ini, kita fahami bukan semua yang bekerja dengan kerjaan, ada yang berniaga dan sebagainya. Jadi kita buka pintu untuk berkomunikasi, perbincangan antara pihak pentadbir dengan auliaullah, parent, para pelajar. Memang kita buka dan kita harapkan komunikasi ini terus-menerus berlangsung. Saya selalu tekankan soal pembayaran yuran sebab saya tak anggap benda itu kecil kerana beri kesan kepada ingatan, kepada semangat anak-anak kita. Kita sebagai ibu ayah, apa yang berlaku kepada anak kita adalah timbal balik daripada kata perbuatan kita insya-Allah. Bagi yang tak berkemampuan, memang ada. Tidak rezeki manusia ini sama disusun Tuhan kan. Ada ibu bapa yang menghadapi masalah yang tertunggak bayarannya. Jangan keluarkan anak. Ada yang keluarkan anak kerana masalah tunggakan yuran. Saya kata jangan keluarkan anak. Sebaliknya berbincang dengan kata pihak pentadbir Akademi Daud Tahir. Di sana ada jalan keluar insya-Allah. Rezeki Allah Subhanahu Wa Taala ini khasnya rezeki anak wafas ni saya tak bimbang lah. Kan pelajar-pelajar tapi saya tak bimbang rezeki insya-Allah, ya. Kemudian dari segi hal-hal yang lain, saya rasa sekadar itu dulu untuk pertemuan kita pada malam ini. Moga-moga apa yang kita bincangkan bersama kita atas talian ini walaupun dalam bentuk yang seperti ini, moga-moga ada kebaikannya untuk kita semua insya-Allah. Boleh berhubung dengan saya dari masa ke semasa di nombor talian saya 017 847 8687. Saya lebih mesra dipanggil dengan Ustaz Ujang. Panggil Ustaz Ujang sajalah. Baik. Sekadar itu dulu perkongsian daripada saya. Terima kasih kepada semua, khasnya kepada seluruh kaki tangan Akademi Darut Tauhid yang berusaha dengan sepenuh hati menjayakan program kita malam ini. Begitu juga dengan seluruh ibu bapa yang turut sama menjayakan pertemuan pada malam ini. Moga-moga maklumat yang kita kongsikan yang dipendamkan oleh Abu Humaid, pengarah urusan Akademi Daud Tahir, dan juga sedikit penjelasan daripada saya. Tapi sikit-sikit pun lebih banyak saya nampaknya daripada Abu Humaid. InsyaAllah moga-moga ada kebaikan untuk kita semua insyaAllah. Sekian dahulu daripada saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu